ada orang kata kalau kita sambut Maulidur Rasul bukan meraihkan kelahiran tapi kematian. Jawabnya sebab itulah dengar pendapat imam-imam senang. Jangan dengar pendapat orang-orang ramai. Macam-macam peseng dia ni. 10 ustaz, 10 hukum. Pasal apa? Tidak jujur dengan ilmu. Masing-masing menunjukkan kepakaran. Tidak ikhlas. Akhirnya berterabur habis hukum. Yang jadi mangsa orang awam. Betul tak? Ini masalah. Pasal apa? Pasal nak kelebihan di mata orang ramai atau mencari kepentingan. Ulama-ulama telah menjawab. Tidak wajib kita sambut hari Maulidur Rasul atau bulannya. Kerana tidak ada sebarang nas yang suruh sambut. Walau bagaimanapun tidak pula dilarang kalau kita nak sambut. Kerana tidak ada nas yang melarang sambut. Senang tak tu? Kan senang. Itu jawapan ulama-ulama yang besar-besar. Hak kecil-kecil label kampung ni je yang susah ni. Nang tak? Lampau-lampau benda yang haram terang-terang tak marah pula. Benda kecil-kecil hak khilafiah gini duduk sibuk. Nah, masalah kecil-kecil, masalah mengaji Quran, masalah marhaban qasidah, masalah selawat hak gitu. Nung terang-terang berjudi tak marah, terang-terang kedara harak tak bunyi pula. Ni tak jujur. Jadi bila ulama jawab gitu, okey. Siapa yang sambut Maulidur Rasul, kata imam-imam, antaranya Imam Suyuti, seorang imam besar yang martabatnya seumpama imam mujtahid, maka dia dapat pahala-pahala di sisi Allah kerana sayangkan Rasulullah. Siapa yang tidak sambut Maulidur Rasul tidak berdosa sedikit pun kerana dia tidak diwajibkan dalam agama. Betul tak? Kan comel gitu, tak ada balah, tak ada kelahi. Nah, ini pelik-pelik learning. Tu kata nak jadi ustaz sangat bodoh. Nah, akhirnya menyusahkan orang ramai. Prioriti benda hak penting tu dulu kita utamakan. Benda-benda hak remeh-temeh nombor 2, nombor 3. Nah, kalau kita hak sunat dulu kita tekan kadang-kadang, hak wajib tak boleh malu kat orang. Contoh, sunat pakai serban. Kita pun beli kain serban daripada Afghanistan 16 meter. Dapat pada sunat, alhamdulillah. Ambil celak Rasulullah, ismit lama pula ambil pahala sunat, alhamdulillah. Taruh janggut pula lebih pada segenggam, ikut janggut Sayyidina Ali, alhamdulillah pahala sunat. Ambil kayu sugi, gonyoh di mulut pula, cari abba siwak, alhamdulillah comel sungguh ni memang ikut sunnah, tetapi keluar ke masjid tak pakai seluar. Faham tak? Tu imam kata apa tu? Faham tak? Apa tu? Inilah orang benda yang wajib dia tak jaga. Benda hak remeh duk dulukan sangat. Tutup aurat dulu, baru hias dengan serban, hias dengan celak mata dan seumpama. Nah, ni serban comel telanjang bogel balik awal. Orang sedang murtad, orang meninggalkan agama, orang tak reti akidah, orang berjudi, meninggalkan anak isteri tak beri nafkah, tak sebut benda tu. Duduk cara benda-benda gini, Maulidur Rasul, membaca telking, Sayyidina dalam tahiyat, benda remeh-remeh temeh. Benda inilah merugikan umat. InsyaAllah, kita hidupkan balik sunnah, kekasih kita sebenar Rasulullah. Biar ada dalam hati Rasulullah, I love you, aku sayang awak, aku sayang kamu sampai bila-bila. Mudah-mudahan ada sedikit kasih sayang itu akan menyebabkan kita layak mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Jadi beliau Ustadz Azhar Idrus menjelaskan bahwasanya merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau mengadakan acara Maulidur Rasul itu sesuatu hal yang dianjurkan menurut Imam As-Suyuti, karena atas kegembiraan kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah ketika kita meyakini tidak percaya bahwasanya Maulidur Rasul itu adalah sunnah, apakah mendapatkan dosa? Tidak. Jadi beliau hanya berpesan yang melaksanakan Maulidur Rasul silahkan lanjutkan karena kecintaan kalian. Yang tidak meyakini bahwasanya Maulidur Rasul itu sesuatu anjuran atau kesunahan, ya sudah tinggalkan, tidak akan mendapat dosa. Jadi yang melakukan Maulidur Rasul dan yang tidak melakukan Maulidur Rasul jangan sampai terpecah belah karena ada sesuatu pandangan yang berbeda. Jadi
kerjakan sesuai keyakinan masing-masing. Jadi yang Maulidur Rasul tidak boleh mengatakan yang tidak Maulidur Rasul yang melakukan itu Wahabi dan sebagainya. Kemudian yang tidak melakukan Maulidur Rasul tidak boleh mengatakan kepada yang melakukan sebagai ahlu bid'ah. Itu yang tidak boleh. Itu inti yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus. Dan sekarang kita simak bagaimana penjelasan dari Ustadz Rozaimi Romli. Diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas muka dunia sebagai Rasul, bukan hanya untuk dirayakan, bukan hanya untuk diingati setahun sekali, bukan hanya untuk dibuat perayaan. Kalau setakat raya sebelum Nabi datang, orang-orang Ansar dekat Madinah, dia dah ada dah perayaan dia. Sallallahu ala Muhammad. Kerana sejak zaman Rasulullah tidak ada sambut maulid. Bila Nabi dilahirkan, sebenarnya ahli-ahli sejarah mereka berbeza pendapat. Ada kata 12, ada kata 10, ada kata 9, ada kata 8. Sebab apa mereka berbeza-beza tarikh? Zaman Nabi, pertama sahabat tu dia tak raikan majlis, dia tak buat majlis maulid tu. Bila dia tak buat, kalau dia buat, tentu kita tak beza pendapat sebab dia tak tahu buat, kita tahu lah bila. Betul tak? Bukan sahabat ni sayang kat Nabi tak? Sayang. Cuma mereka tak buat. Bila mereka tak buat tu berlaku perbezaan pendapat. Di kalangan ahli sirah, ada yang menyatakan Nabi itu lahir pada 12 Rabiul Awal. Pendapat ni masyhur. Betul. Kerana penulis buku yang terkenal dalam sirah namanya Muhammad ibn Ishaq. 12 Rabiul Awal, ahli sejarah sepakat 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Tapi adakah 12 Rabiul Awal Nabi lahir? Berbeza pendapat. Ada yang kata Nabi lahir tarikh-tarikh yang lain tadi. Tapi bila ahli hadis, dalam hadis ni dia ada kaedah, dia panggil kaedah sanad. Riwayat yang kuat, kalau nak kira kuat, dia lahir pada 8 Rabiul Awal. Riwayat itu sampai kepada Muhammad bin Mut'im bin Jubair, iaitu dia lahir pada 8 Rabiul Awal. Tapi sebahagian ahli-ahli falak, ahli astronomi, mereka kaji astronomi, mereka kata pada tahun gajah tu tahun, pasal orang Arab dulu tak ada tahun. Mereka hanya kira tahun berdasarkan peristiwa. Kalau tahun tu Abraha langgar Mekah, dia panggil tahun gajah. Tahun tu kejadian, orang Arab tak ada. Orang Parsi ada, orang Rom ada, orang Siam ni dekat kita ada tahun. Orang Arab tak ada. Sebab tu Sayyidina Umar buat tahun hijrah. Sebab mereka tak ada tahun. Jadi mereka hanya mengingati peristiwa tahun berdasarkan kepada peristiwa. Mereka kata Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah tu bulan Rabiul Awal, dari segi ilmu falak tidak ada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tak ada. Sebab apa kena hari Isnin? Sebab Nabi kata Nabi lahir hari Isnin. Hadis sahih. Semua orang tak pernah beza pendapat Nabi lahir hari Isnin. Zalikal yaum alladhi wulidtu fihi, itulah hari yang mana aku lahir padanya, kata Nabi. Itu hari apa? Isnin. Jadi mereka cari hari Isnin, tak ada. 12 Rabiul Awal hari Isnin, tak ada. Ahli falak zaman ni, ahli falak yang terkenal, yang top pada zaman ni, seperti Mahmud Basha Al-Falaki Al-Musri, ni orang terkenal. Dia cek tengok-tengok, yang ada 9 Rabiul Awal hari Isnin ada. Ulama-ulama sirah berbeza pendapat bila Nabi dilahirkan. Mereka bersepakat bahawasanya Nabi lahir selepas berlakunya peristiwa Al-Fil, selepas daripada peristiwa Abraha menyerang Kaabah. Tapi mereka tetap berbeza pendapat bila Nabi lahir. Ada yang kata Nabi lahir selepas daripada betul-betul tahun yang sama selepas peristiwa Abraha, peristiwa Al-Fil, tahun gajah. Tahun tu dipanggil tahun gajah sebab Abraha datang bawa gajah nak serang Kaabah. Sebahagian ulama mengatakan tak, Nabi bukan lahir tahun gajah. Nabi lahir tahun 10 tahun selepas daripada tahun gajah. Ada yang kata 20 tahun lebih selepas daripada tahun gajah. Tetapi Khalifah Ibn Khayyat, seorang muarikh, seorang ulama sejarah, dia kata pandangan yang kata Nabi lahir 10 tahun dan berpuluh-puluh tahun selepas daripada tahun gajah ni pendapat yang ganjil. Kerana ulama-ulama seolah-olah bersepakat pandangan yang ganjil tidak dikira. Selepas daripada itu mereka bersepakat Nabi lahir pada tahun
pada tahun gajah yang dikemukakan oleh Imam Malik yang mengatakan Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. Dari sudut sanad sahih, dan pendapat ulama moden setelah digaji-gaji, dikira-kira ikut ulama falak syar'i moden, mereka mengatakan 9 Rabiul Awal. Saya kira 9 dengan 8 tu tak lari jauh lah. Maka kalau ikut pendapat yang sahih, Maulidur Rasul tu berlaku pada 8 ataupun 9 Rabiul Awal, yang mana pada hari Isnin. Zaman sahabat tak ada siapa buat. Jadi sebelum dilanjut, jadi beliau barusan Ustadz Rozaimi Romli dan Dr. Maza menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin di antara kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini dan sudah masyhur bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, di dalam penjelasan Dr. Maza maupun Ustadz Rozaimi Romli bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu mempunyai beberapa pandangan, mempunyai beberapa pendapat dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir setelah tahun gajah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir setelah tahun gajah, 10 tahun setelah kejadian tahun gajah. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir 20 tahun setelah kejadian tahun gajah. Kemudian Ustadz Rozaimi Romli mengatakan bahwasanya yang benar dalam menurut hadis itu Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 atau 9 Rabiul Awal. Jadi menurut kalian yang mana yang benar kelahiran Nabi Muhammad SAW ini? Apakah 12 Rabiul Awal atau tanggal 8 atau 9 Rabiul Awal atau setelah kejadian tahun gajah atau 10 tahun atau 20 tahun setelah kejadian tahun gajah? Coba tulis di kolom komentar. Perayaan. Bila datang zaman kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, mereka mula buat perayaan kelahiran Nabi, kelahiran Hasan, kelahiran Husin, kelahiran Ali, kelahiran Fatimah. Mereka buat hari kelahiran ini. Salah satunya kelahiran Nabi. Mereka Syiah Fatimiyah. Bila mari kerajaan Islam yang berikutnya yang Sunni, mereka hapuskan kembali. Al-Imam Suyuti dia bagi pandangan lain. Dia kata bermula di Iraq, tetapi pendapat Suyuti dianggap dhaif dalam hal ini. Okey. Kemudian lama-lama orang mula buat pada 12 Rabiul Awal. Jadi perbincangan, boleh ke tak Nabi tak buat, pasal kita nak buat? Orang bincang, boleh tak kita raikan Nabi lahir? Kita buat kek besar seperti kelahiran Nabi, boleh tak? Of course lah kita tak boleh tiru macam mana orang lain. Tapi saya kata, oleh kerana bulan Rabiul Awal bulan kematian kewafatan Nabi, bulan kelahiran Nabi, tak kira lah hari bulan apa, patut tak kita mengingati Nabi? Maka secara umumnya mengingati Nabi pada bulan Rabiul Awal dengan membaca sirah dia, buat forum, ceramah, ini semua tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kalau kita buat puasa khas. Okey. Tak boleh lah. Hari Isnin sudah kita berpuasa tak? Nabi kata zalikal yaum allazi wulidtu fi. Itu hari yang mana aku dilahirkan padanya. Kalau kita disunatkan puasa hari Isnin, dalam Islam hari raya orang puasa tak? Artinya Nabi tak suruh kita raya lah hari dia lahir. Faham tak? Pasal dia suruh kita puasa. Hari dia lahir. Faham. Kalau nak raya jangan puasa. Betul tak? Habis itu kalau tu apa yang kita buat? Kita ingat Nabi. Maka di bulan ini kita panggil bulan Rabiul Awal bulan Zikrar Rasul, bulan mengingati Rasul. Buat forum, buat ceramah, apa? Nak baca qasidah tentang Nabi tapi fakta yang betul lah. Nak baca burdah tentang Nabi tapi fakta yang betul lah. Tak apa, it's okay. Tapi nak buat puasa khas, sembahyang khas, tak payah. Tak ada. Bacaan khas, Yasin kelahiran Nabi, tak payah. Tak ada. Tapi bila kita lalu ke Uhud, kita ingati Uhud. Kita lalu ke Badar, kita ingati Badar. Kita lalu Rabiul Awal, kita ingati peristiwa kelahiran dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini kita kena tengok cara pengisian dia. Hari ini kita buat ceramah maulid, kita nak cerita tentang sirah Nabi, kita nak cerita tentang riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan maulid, yang itu tidak menjadi masalah. Bahkan tuan-tuan,
Kita sebagai orang Islam, kita bukan nak ingat Nabi pada malam Maulid saja. Nabi diturunkan oleh Allah Azza wa Jal ke atas muka dunia sebagai Rasul, bukan hanya untuk dirayakan, Betul, bukan sebagai hanya Rasul. untuk diingati setahun sekali, bukan hanya untuk dibuat perayaan. Kalau setakat raya sebelum Nabi datang, orang-orang Ansar dekat Madinah, dia dah ada dah perayaan dia. Orang Ansar meraihkan perayaan Nairus. Orang Ansar dah raikan perayaan-perayaan di zaman jahiliyah. Sehingga Nabi tukar kepada Idul Fitr dan Idul Adha. Kalau sekadar Maulid nak rayakan, lepas tu nak makan-makan, tuan-tuan kita buang masa. Kerana Nabi Allah Ta'ala utus bukan hanya semata-mata untuk dikenang setahun sekali ataupun untuk dibuat perayaan sempena dia. Kerana Nabi diturunkan di atas muka dunia ni untuk ditiru cara hidupnya, untuk dipakai pengajarannya, untuk dibela. Bismillahirrahmanirrahim. Maulidur Rasul. Setiap kali masuk bulan Rabiul Awal, isu ini kembali menjadi perbincangan. Ada yang kata ia satu bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berpandangan bahwa Nabi dan para sahabat tidak pernah mengadakan sambutan Maulid. Menariknya, dalam perbahasan ini kita boleh melihat beberapa sudut pandang daripada tokoh seperti Ustadz Azhar Idrus, Dr. Rozaimi Romli, dan Dr. Maza. Ustadz Azhar Idrus menekankan satu perkara yang sangat penting. Jangan sampai perkara khilafiyah yang kecil menyebabkan umat Islam bergaduh sesama sendiri. Menurut pandangan yang dibawakan, sambutan Maulidur Rasul bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Tidak ada dalil yang memerintahkan umat Islam supaya wajib menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Tetapi dalam masa yang sama, beliau membawa pandangan sebahagian ulama yang membenarkan majlis yang diisi dengan perkara-perkara baik seperti membaca sirah, berselawat, berzikir, dan mengingat kembali perjuangan Rasulullah SAW selagi tidak menganggapnya sebagai kewajiban agama. Namun Dr. Maza pula memberikan penekanan daripada sudut yang berbeza. Beliau mengingatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu tidak ada sambutan Maulid Rasul seperti yang kita kenal hari ini. Malah tarikh kelahiran Nabi sendiri mempunyai beberapa pandangan dalam kalangan ahli sirah. Yang pasti Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin atau Senin berdasarkan hadis yang sahih. Sebab itu, menurut pendekatan ini, persoalannya bukan sekedar boleh atau tak boleh buat maulid. Tetapi kita perlu bertanya, apa sebenarnya pengisian yang kita lakukan? Kalau majelis itu diisi dengan membaca sirah Nabi, mempelajari akhlak baginda, bersolawat dan mengajak manusia menghidupkan sunnah, tentu message yang disampaikan jauh lebih bermanfaat. Tetapi kalau sekedar berkumpul, makan-makan, kemudian selepas itu sunnah Nabi tinggalkan, maka kita perlu bertanya semula. Adakah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW atau sekedar meraihkan sebuah tarikh? Disinilah pandangan Dr. Rozaimi Romli juga menarik untuk perhatikan. Perbahasan mengenai maulid tidak sepatutnya menjadikan umat Islam saling menghukum atau melabel antara satu sama yang lainnya. Karena dalam isu seperti ini memang terdapat perbezaan pandangan ulama. Ada ulama yang tidak menganggapnya sebagai amalan yang disyariatkan secara khusus. Ada pula ulama yang membenarkan majlis mengingati Rasulullah dengan syarat pengisannya tidak bercanggah dengan syariat. Jadi, mungkin kita perlu belajar satu perkara besar daripada perbahasan ini. Jangan jadikan perkara khilafiyah sebagai sebab untuk memutuskan ukhuwah. Kalau seseorang tidak menyambut Maulidur Rasul, jangan terus menuduh dia tidak mencintai Nabi.
Dan kalau seseorang menghadiri majelis maulid dengan pengisian yang baik, jangan pula mudah menuduh dia melakukan sesuatu yang sesat tanpa memahami perincian pandangan ulama. Yang lebih penting ialah melihat keutamaan. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, adakah kita menjaga sholat? Adakah kita menjaga aurat? Adakah kita jujur dalam berniaga? Adakah kita menjaga amanah? Adakah kita berbuat baik kepada ibu bapak? Adakah kita menjaga keluarga dan menunaikan tanggung jawab? Adakah akhlak kita semakin baik? Karena Rasulullah SAW bukan diutuskan hanya untuk kita ingati setahun sekali. Baginda diutus untuk menjadi contoh dan ikutan sepanjang kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, perbahasan Maulidur Rasul memang mempunyai khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang tidak mensyariatkan sambutan khusus kerana Nabi dan para sahabat tidak melakukannya. Ada pula ulama yang membenarkan majlis mengikati Rasulullah SAW dengan pengisian yang baik dan tidak bercanggah dengan syariat. Apapun pendirian kita, jangan sampai perbezaan ini menyebabkan kita bermusuhan. Kalau sambut maulid, jadikan ia kesempatan untuk mengenali sirah Nabi, memperbanyakkan sholawat dan menghidupkan sunnah. Kalau tidak menyambutnya, teruskan mencintai Rasulullah dengan mengikuti ajarannya setiap hari. Karena ukuran cinta kepada Nabi bukan hanya pada berapa meriah kita menyambut kelahirannya, tetapi sejauh mana kita mengikuti sunnah dan akhlaknya dalam kehidupan. Kalau Anda rasa perbahasan ini menarik, fungsikan video ini supaya lebih ramai dapat melihat isu Maulidur Rasul daripada sudut yang lebih luas. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya nak tahu pendapat Anda. Adakah yang lebih penting ialah sambutan Maulidur Rasul atau menghidupkan sunnah Rasulullah SAW sepanjang tahun? Tulis pendapat Anda di ruangan komen dengan bahasa yang baik dan saling menghormati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.